Diterbitkan oleh Jawatan Kuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan, Pembangunan Wanita dan Keluarga, Negeri Selangor. Hai semua, saya Hida Haizir. Bertemu kita lagi dalam episod terbaru Jejak Wanita Selangor bersama PWB. Dan kali ni kita berada di Dun Skinchan. Nak tahu apa pula yang menarik dan istimewa di sini? Jom, ikut saya. Episod kali ini, Jejak Wanita Selangor menuju ke Pusat Wanita Berdaya PWB Dun Skinchan. Dun Skinchan ini adalah di bawah kawasan Parlimen Sungai Besar yang mempunyai keluasan 300,000 kaki persegi. Demografi penduduknya pula lebih kurang seramai 20,000 orang, terdiri daripada kaum Melayu, India dan Cina. Ekonomi penduduk setempatnya seimbang dan ada di antaranya petani dan nelayan. Dun Skinchan juga mempunyai beberapa tempat tumpuan pelancong untuk dikunjungi seperti pemandangan sawah padi, galeri pameran padi, pantai redang dan restoran mentarang. Bersama dengan PWB Dun Skinchan, kita akan buat makanan tradisi orang Skinchan. Dan majoriti orang Skinchan ni adalah orang Jawa ataupun orang Jawa. Jadi dah bersama dengan pakarnya, salah seorangnya kita ada Kak Mazia. Kak Mazia, apa khabar? Waras. Jendengnya siapa? Apa tu Kak? Saya cuma tahu khabar dengan Waras juga. Yes, mangan. Mangan tu saya tahu, makan kan? Yes. Betul. Jadi Kak Mazia, hari ni kita akan buat tempe kan? Ya, buat tempe. Apa antara bahan-bahannya? Okey, saya dah tak sabar dah nak tengok macam mana pembuatan tempe ni. Selalu tahu pergi kedai, beli dan makan terus. Jadi saya nak tengok macam mana cara nak buat tempe ni daripada awalnya. Mula-mula nak buat apa? Awalnya kita rendam dulu ya selama 3 hari dan sampai dia berbau ya. Selama 3 hari Kak? 3 hari 3 malam. Jadi ni kita nak rendam selama 3 hari ke dah ada yang direndam? Ini proses sudah rendaman 3 hari dah. Oh. Ni dah direbus. Kalau tak nanti kita Jejak Wanita Selangor kena datang selepas 3 hari nak tengok. Ada tak yang kacang contoh dia dah rendam 3 hari tu? Ada ni dalam periuk ni ya. Dalam periuk tu. Dah rebus dah. Jadi selepas rendam 3 hari 3 malam terus direbus. Ya, lepas tu kita rebus sampai dia empuk ya, dalam 30 minit pun jadilah. Dalam 30 lembut. minit. Yang ni dah direbus lah. Ini dah siap rebus. Jadi terus tapis ke keringkan ke macam mana? Lepas ni kita tapis, kita buang air dia, then kita toskan. Lepas tu kita akan bersihkan dia, Keringkan dia keringkan dia, lap-lap semua. Jadi macam ni lah. Ini antara contohnya. Tapi nanti kita campurkan sekali, nanti kita lap dia balik. Jadi Kak Mas nak tunjuklah macam mana cara nak keringkan dia tu. Ya. Okay, boleh. Jom kita buat. Jom. Ida bawa ini. Dah bawa ni. Okey, kita tapis dulu. Akak bawa ini, Ida bawa ni tapis. Dah bawa tapis. Okay, jom dekat situ. Kat mana? Kat sana? Ni ada sini. Jadi ni dah tapis ni nak buat apa Kak? Dah tapis tu kita nak proses pengeringan dia ya. Proses. Kita kena keringkan dia dulu. Kena guna kain? Ya, kena guna kain sebab kalau tak guna kain dia tak kering. Kalau saya nak guna tuala boleh Kak? Tuala pun boleh. Tapi kain yang bersih, tuala yang bersih. Lepas tu itu yang Ida penting. masukkan dalam ni. Mana? Ida masuk campur dalam ni. Campur dalam ni? Bolehlah. Boleh. Nanti akak tuang dekat sini, nanti Ida letak atas dia ya. Okey. Okey. Sekarang kita tuang ya. Untuk proses pengeringan kita ni rata. Biasanya memang Kak Mas buat seorang-seorang ke ada penolong, pembantunya? Kalau tak banyak, Kak Mas buat seorang-seorang je. Kalau banyak, minta tolong mak. Memang ini antara produk yang Kak Mas jual dekat Skinchan ni lah? Ya, memang laku keras ni. Laku Orang keras. Jawa suka makan ni.
Oh, dah kat sini orang Jawanya. Orang Jawa suka makan. Kalau orang Jawa suka makan, saya bukan orang Jawa pun suka makan tau. Ida bukan orang Jawa ke? Bukan, sebab tu Ida pandai cakap kabare je. Oh. Okey, kalau Kak Mas dah ni, yang ni kita taburkan atas ni, kemudian keringkan lah. Kita lapkan dia sampai dia kering ya. Wow. Sampai kering, lepas tu kita ratakan dia, baru kita tabur serbuk ragi. Oh, itu sebenarnya proses utama dia, campurkan dengan serbuk ragi. Ya. Okey. Macam ni, kemudian Jom. yang ni saya letak bawah boleh Boleh. Jom Ida tolong akak jom. Macam mana? Kita ni bagi dia. Macam tu. Oh, tak boleh dia boleh tekan ke tak boleh tekan? Boleh tekan? Boleh tekan, tak pecah. Tak pecah. Jangan kuat-kuat. Jangan kuat-kuat. Oh, Selur-selur lembut-lembut je, macam ni je dah. Manja-manja macam Okey, ni. Okey. Ni kita keringkan dia ya. Ambil kain, kita keringkan dia dulu. Oh, Nanti sehingga kalau dah kering lah. Dah kering, baru kita ratakan semua, nanti baru kita tabur serbuk ragi. Kalau biasa Kak Mas mengajar dekat PWB kan? Dah berapa lama Kak Mas mengajar sebagai tenaga pengajar? Dah ada pengalaman 2 tahun. 2 tahun dah? Ya, Jadi memang ajar buat tempe sahaja? Buat tempe saja. Wow, pastinya memang permintaan yang tinggi lah dekat orang Skinchan ni kan? Memang popular lah ni? Memang popular. Ni biasanya modal untuk buat tempe sahaja berapa Kak? Oh, modal dia tak banyak pun. Sebab dia cuma kacang dan ragi saja kan. Kalau daun pisang ada tanam sendiri. Surat khabar pun tak apa. Baru dah Modal tak nampak banyak. kampung dia ambil daripada tepi-tepi ni je, pokok daun pisang kan yang ada ambil je. depan rumah. Surat khabar kita boleh beli berapa ringgit je sekilo kan. Berapa agak-agak tu anggaran? RM20, RM30 macam tu lah. Tak banyak pun. Sebab kacang ni sekilo berapa ringgit je. Tak mahal pun. Oh, kalau sekilo tu boleh dapat berapa unit tempe? Oh, sekilo. Sekilo dalam 10 unit lah, 10 keping. Ikut pada kita buat besar atau kecil. Biasanya Kak Mas kalau mengajar dekat PWB tu ada tak cerita modalnya begini, keuntungannya berapa? Ada. Akak ada cerita pada kawan-kawan. Kawan-kawan pun dia pun rasa macam berminat nak belajar dengan akak. Dia suruh akak tunjuk dengan dia. Seronoknya dapat hasil jualan tempe, dapat duit banyak, pandai buat ni, ada ilmu semua. Dia nak belajar lah. Boleh jadikan kira pendapatan sampingan kan? Ya boleh, memang seronok. Jadi Kak ni dah hampir kering lah? Ya, hampir kering. Kita akan proses meragi pula ya. Oh, proses meragi kita pula? Kita ratakan dulu. Lepas tu kita proses meragi. Untuk nak meratakan tu macam mana Kak? Kita pakai sarung tangan, ambil sarung tangan. Sekarang ni? Kita kena ambil 4 sudu ya. 4 sudu. Ni sebenarnya proses yang paling penting dalam pembuatan tempe. Kita kena taburkan ragi dekat 4 sudu kacang KFC, tadi. Ya. 4 sudu KFC. Masuk dalam ni. Kira 4 sudu kecil lah. 4 sudu kecil KFC ya. Okey. Kita buat macam ni ya. Oh. Macam tu. Saya ingatkan tadi kena gaul dengan tangan kan? Tapi kena sambil-sambil gaul ya. Oh, sambil-sambil tu kan? Sambil-sambil tu saya gaulkan. Gaul. Macam ni. Okey. Gaul rata-rata ya. Okey. Bagi semua kena. Permukaan kacang ni semua kenakan serbuk ragi ni. Prosesnya makan masa seminggu ya. Dari mula kita buat sampai siap menjadi. Sampai siap. Sampai boleh dimakan ya. Okey. Ui, seminggu ya Kak? Lama tu. Oh, lamanya. Tapi memang wanita-wanita di Don Skinchan ni memang sukalah nak belajar cara buat tempe ni. Ya, memang. Ini kan ada banyak boleh kita buat kudapan seperti kerepek tu. Kerepek. Yang saya tengok tadi dekat belah sana. Ida dah makan belum? Oh, belum lagi. Sekejap lagi boleh saya rasa. Nanti dah boleh beli. Oh, jadi sebenarnya ragi ni lah yang jadikan tempe tu. Kadang-kadang kita tengok ada macam bersarang yang warna putih tu. Ya. Sampai yang dia bagi dia berkulat tu kan? Berkulat tu. Inilah proses yang paling penting dia. Anda bukan saja dapat tengok macam mana cara asas mula-mula kita nak buat tempe ni. Dan kemudiannya sekali lagi Kak Mas akan tunjuk cara pembungkusan last je. Okey. Ni dah ke? Ini habiskan dulu raginya. Kacau dulu semua rata. Kejap lagi kita proses pembungkusan. Oh, dah siap dah ni Kak? Okey, ini proses keempat ya. Proses keempat kita proses pembungkusan. Oh, pembungkusan pula. Ya, kita nak bungkus dalam daun pisang ya. Oh, ni lah guna sok gabar dengan daun pisang tu? Ya. Okey, jadi macam mana Kak cara-caranya? Cara-caranya kita ambil je ni.
Aha. Satu genggam ni cukuplah. Oh, satu genggam. Satu genggam je. Kita Kira nanti sama besar lah semua tempe tu. Ya, kalau satu genggam sama besar lah. Okey, ni sekarang ni kita akan bungkus. Okey, bungkus. Macam tu. Dia kena bagi betul-betul padat ke macam mana, Kak? Tak payah. Kita boleh buat lipat. Nanti dia 2 hari nanti dia padat sendirilah. Oh, okey. Kita lipat je macam ni ya. Macam buat lepat tu ya. Oh, Tapi macam lepat kecil kan? Tapi yang ni besar lah. Ya besar. Macam pulut bungkus. Oh, ya. Lepas tu kita lipat dengan surat khabar. Lipat 2. Okey. Dan kemudian, dan macam nasi lemak pun ada juga, Kak? Ini macam lepat tapi lepat dia kecil sikit. Ini dia besar sikit ya. Oh, macam tu. Ini nak buat satu pun boleh, nak kembarkan dia pun boleh, baru kita ikat dengan getah ya. Okey, saya nak cubalah satu. Ida buat satu macam ya. mana? Cara Akak buat dekat situ, saya buat kat sini. Jom. Okey, ambil satu genggam. Satu genggam. Okey, satu genggam dan letak. kemudian letak. Ni ratakan dia bagi cantik-cantik sikit, kemas-kemas. Kemaskan dia ya. Jadi sebenarnya senang je cara untuk prosesnya lah. Ya, Cumanya senang. macam Akak cakap tadi lama sikit lah. Ya, lama sikit. Seminggu. Seminggu baru dapat makan ya. Seminggu. Bukan senang nak tunggu makan tempe ni, lambat juga. Tapi untunglah kalau beli cepat ya. Beli cepat. Terus boleh goreng kan? Betul-betul. Buat sambal lah lepas ni. Ya. Kak, yang ni macam ni kita ratakan. Dah rata dah? Dah rata dah. Lepas tu lipat sebelah pula. Oh, lepas tu lipat sebelah. Okey. Okey. Lepas tu Ida kembarkan dia. Lepas tu ikat 2 dengan getah. Oh, ikat terus dua-dua. Macam ni. Jadi macam apa tu, pulut dakap orang kata. Okey. Okey, Kenapa kena sekali 2 macam ni, Kak? Sebab Akak jual Nak sekali jimat. 2. Oh, nak jimat getah dia. Okey, dan ikat macam ni. Macam ni pun boleh. Letak tengah sini pun boleh. Oh, mana-mana pun boleh lah. Oh, jadi itu yang dah siap Kak hasilnya? Ni dah siap ni. Tengok putih berkilat ni, cantik. Macam sutera putih ni kan? Ida nampak cantik kan? Cantik. Dia kadang-kadang tu ada yang warna kuning tu. Itu sebenarnya kalau dia cantik tu dia lebih sedap lah. Ya, lebih sedap. Ini dia banyak dia punya kulat dia. Penuh ni. Ini dia panggil kulat lah. Yelah, ini panggil ragi. Yelah, ragi tadi. Dia dah tutup ni, kira panggil kulat lah kan? Dah tutup. Inilah hasil tempe, pembuatan tempe kita. Tempenya. Daripada awal tadi sehingga ni Kak Mas dah bawa lah, dah siap 2 hari punya. Macam ni lah hasilnya. Inilah, tengok ni banyak cantiknya. ni. Siapa nak beli pun boleh. Berapa Kak Mas jual? RM2. Ya, 1.50 sen. RM2. Dah macam ni pula apa kartun tu? Macam RM2 pipi ni. Okey. Okeylah Kak Mas, terima kasih kerana sudi tunjuk pada kami macam mana cara pembuatan tempe ni pada awal sehingga pembungkusan dan terhasillah tempe ni. Jejak Wanita Selangor pada kali ini berpeluang menemu ramah YB Tuan Eng Sui Lim, Ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Skincan. Bersama dengan Ida sekarang ni, kita bersama dengan Adun Skincan, YB Eng Sui Lim. Apa khabar YB? Waras. Kabare waras. Kabare waras. YB juga dikenali sebagai YB Jawa. YB Jawa Skincan. Oh. Saya ada tim YB Jawa Skincan Fan Club. Fuyo. Wakai batir-batir wong Jawa nang kene. Jadi YB boleh kongsikan dengan kami berapa jumlah penduduk di Dun Skincan ni? Penduduk di Dun Skincan secara lambang saya anggarkan dalam 25,000. Komposisinya Melayu lebih kurang dalam 43. 43. Cina 55. 2% India. Jadi masyarakat Cina lebih sedikit. Ini kawasan campur saya kiranya. Kawasan campur. Wanitanya, kalau wanita, saya rasanya lebih separuh lah. Lebih kurang 50 lebih sikit anggaran saya di Dun Skincan ini. Kalau macam YB sendiri, 50% anggaran wanita di sini. Apa antara inisiatif YB dalam membantu memberdayakan wanita di sini? Saya memang memfokuskan soal isu-isu wanita di sini. Sejak daripada 2004 kemudian sampailah 2008 sebagai kerajaan, isu-isu wanita, kerana kita nampak Skincan ini kawasan luar bandar. Luar bandar, isu-isu wanita memang rumit, khususnya ibu tunggal, ibu tinggal,
ya, masalah rumah tangga dan sebagainya, dan hal ehwal ekonomi. Dan saya memikirkan bagaimana kita nak berdaya dan juga memperkasakan wanita dan selesaikan masalah-masalah mereka terpaksa bergantungan mereka kepada suami dan sebagainya, lagi soal ekonomi pendapatan. Jadi kita fikirkan kalau ada apa-apa agensi kerajaan yang boleh bantu kita untuk konteks perkara bagaimana bantu mereka. Oh, jadi lebih kepada fokusnya kepada ekonomi lah. Ekonomi. Jadi macam yang saya maklum, YB juga antara pelopor idea tu yang keluar cetuskan idea untuk produk utama di Skincare ni adalah tempe. Ya. Jadi adakah YB ada perancangan lain untuk keluarkan produk-produk yang lain juga untuk Ya, memang banyak. Saya ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Selangor khususnya yang lebih 10 tahun lah menubuhkan PWB Penggerak Wanita Berdaya, dan di Skincare ini kita antara yang paling aktif di bawah pimpinan Puan Cik Gaya MB yang sentiasa adakan program, dan saya sentiasa bantu. Yang pentingnya saya ideakan cetuskan idea soal buat tempe. Memang saya suka makanan Jawa. Makan Jawa tempe enak banget. Dari masak dengan sambal, masak dengan soun dan sebagainya kan. Dengan tahu, dia memang sedap. Ya, dan bagaimana dia dijadikan satu produk yang boleh mendatangkan hasil pendapatan ekonomi dan boleh dipasarkan di merata tempat. Ini juga cabaran kita. Jadi melalui medium PWB ini mereka dapat mendidik ibu-ibu yang sanggup, yang mempunyai inisiatif untuk berdikari, untuk memperbaiki skill diri, untuk independen dan sebagainya. Jadi macam YB sendiri, YB melihat kalau kita tahu penyelia PWB di Dawn Skincare ni adalah Puan Gaya. Ya. Macam YB, bagaimana YB melihat pergerakan aktiviti yang dilaksanakan oleh PWB di Dawn Skincare ni? Saya kagum dan juga sangat menghargai cara pendekatan yang dibawa oleh Puan Cik Gaya, kerana dia antara PWB yang saya nampak di dun-dun yang lain juga di Selangor, yang antara yang paling aktif. Sahabat minggu, kalau tak ada PKPP pun, sahabat minggu ada program, sehingga kadang-kadang saya tak mampu nak menghadiri semua program yang beliau anjurkan. Tujuannya dia nak didik AJK PWB dan juga orang-orang kampung, terutamanya wanita, menarik perhatian mereka untuk menyertai programnya, dan kita asuh mereka bagi mesej-mesej, bagi motivasi supaya mereka yakin dalam hidup mereka, tidak perlu bergantung kepada sesiapa, bergantung pada diri, ada skill, boleh cari pendapatan, boleh bantu keluarga dan sebagainya, menceriakan keluarga. Keluarga akan tambah sakinah. Keluarga yang membina keluarga yang sakinah, itulah antaranya. Macam YB sendiri, boleh YB kongsikan bagaimana pula kerjasama antara PWB di sini bersama dengan Esko Pemberdayaan Wanita YB Dr. Siti Maria? Saya nampak kerjasama antara Esko Wanita yang berhormat Dr. Siti Maria dengan PWB sangat rapat, sangat intim. Beliau sangat prihatin sebab beliau atas kapasiti sebagai seorang Esko Wanita, atas hubungan yang baik dengan PWB, dengan medium ini, dia dapat menggerakkan semua aktiviti yang dirancangkan oleh kerajaan negeri melalui PWB dan sebagainya, dapat terus disalurkan mesejnya, apa kehendaknya, apa matlamatnya melalui medium PWB. Jadi PWB ini sekarang ni adalah satu lambang yang sinonim di kampung dah. Orang tahu PWB yang dibawa oleh Cik Gaya di Skincare atau di mana-mana Dawn, ini antara yang melambangkan satu organisasi yang boleh membantu wanita. Saya akan sentiasa bantu mereka dari segi nasihat, dari segi kewangan. Mereka kadang-kadang program ni kita maklumlah, sedia maklum, perlukan dana. Kadang-kadang orang kampung dan sebagainya, kita perlukan dana untuk buat makan minum dan sebagainya, ataupun pergi khusus, itu juga perlukan dana. Jadi saya sentiasa, kalau dalam kapasiti yang saya mampu, insya-Allah saya akan bantu. Jadi macam YB sendiri, ini kata akhir daripada YB, apa saranan YB kepada wanita di luar sana, khususnya di Dawn Skincare ni, untuk sertai program yang dianjurkan oleh PWB? Ya, saya menyeru teman-teman, kawan-kawan, orang kampung, khususnya adik kakak, wanita yang ada kerapangan di rumah, ya,
selain jaga keluarga dan sebagainya, ada masa yang lapang, ikutilah, sertailah PWB Skin Chan. Ya, kita ada macam-macam aktiviti yang boleh mendatangkan berbagai manfaat kepada kita, ya, untuk membantapkan diri kita, untuk menjayakan kejayaan kita, untuk mengajar skill-skill untuk mendapat pendapatan kita, kerana Skin Chan ini kawasan kita bangunkan, transformasikan sebagai kawasan ekoturism. Kita ada banyak tempat-tempat yang boleh kita salurkan penjualan produk-produk kita, termasuk produk IKS dan sebagainya. Pelancong-pelancong akan masuk dan peluang jalinan untuk jual produk kita memang ada. Jadi sudah sedia ada, datanglah, ya, sertailah kami PWB di Skin Chan ini. Wah, saya yakin kalau sekali kita sentuh, dampingi, pastinya akan suka mengikuti kita. Dan pastinya anda yang berada di Don Skin Chan sangat bertuah kerana mempunyai YB Eng yang sangat menyokong penuh usaha untuk memberdayakan wanita. Jadi YB, boleh kita beri semangat kepada wanita di luar sana dengan slogan wanita berdaya, wanita berdikari. Boleh. Okey, sama-sama. Ya. Okey, PWB, wanita berdaya, wanita berdikari. Pusat Wanita Berdaya Don Skin Chan ini dipimpin oleh Cik Gayah MB atau lebih dikenali sebagai Cik Gayah bersama-sama anggota jawatan kuasanya seramai 15 orang. Antara aktiviti aktif yang dianjurkan oleh PWB Don Skin Chan ialah proses pembuatan tempe, membuat mas dan pasu simen serta bantal bunga. Kita bersama dengan Puan Gayah. Apa khabar, Puan? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih terima kunjungan kami di sini. Sama-sama. Jadi boleh Puan kongsikan berapa lama dah Puan berkhidmat sebagai penyelia di Don Skin Chan ni? Saya mendapat pelantikannya pada 1 hari bulan 4 2015 di tingkat 5 SUK Shah Alam. Wow, sangat detail. Jadi 2015 lebih kurang dalam 5 tahun lah. Ya, betul. Jadi sepanjang 5 tahun tu apa sebenarnya misi utama Puan Gayah sendiri dalam memberdayakan wanita di sini? Misi utama saya masa mula-mula jadi tu, saya nak bantu wanita-wanita saya yang daripada kosong, tak tahu apa-apa, sampai mereka mahir boleh menjana pendapatan ekonomi mereka dan untuk keluarga mereka lah. Boleh Puan Gayah kongsikan lagi dengan kami apa antara inisiatif yang telah dilaksanakan di sini untuk wanita-wanita Don Skin Chan? Yang paling terbaru mendapat projek daripada hasil Negeri Selangor, membuat dekopaj di KLCC Suria 4 sehingga 16 September, menjual antara produk yang telah dipilih. Puan katakan tadi macam Puan ingin menghasilkan wanita-wanita yang mampu menjana pendapatan sendiri. Apa lagi perancangan Puan selepas ni untuk wanita-wanita di Don Skin Chan ni? Kalau di peringkat bagi saya lah, melahirkan wanita tu lebih berani ke hadapan sebab tak ada ramai wanita tu berani mimpin ke hadapan. Kemudian mereka takut, saya sendiri pun. Jadi latihan diberikan supaya mereka boleh ada berdaya saing, boleh majukan diri, boleh berketampilan, boleh ke hadapan, boleh bertemu dengan orang ramai. Tak banyak wanita yang boleh ke hadapan. Kebanyakannya berselindung di rumah-rumah sajalah. Jadi selepas ini itulah antara perancangannya. InsyaAllah. Jadi macam Puan Gayah sendiri boleh tak kongsikan juga dengan kami apa antara kenangan manis Puan Gayah sepanjang menjadi penyelia PWB di sini? Kenangan manis saya dapat naik di pentas bulan 3 aspirasi PWB Selangor. Nombor 5, bila kami dipanggil naik ke pentas tu macam terpinga-pinga. Betul ke PWB Skin Chan? Tanya sebelah menyebelah, betul nama kita naik? Ya, betul mak. Dia orang panggil saya mak sebab saya mak penyelia ni. So naik ke atas. Macam tu muka pun macam antara percaya atau tidak. Rupanya betul. Kiranya menjadi antara 5 PWB terbaik di dalam Selangor. Ya, betul. Wow, tahniah kepada PWB Don Skin Chan. Jadi pastinya kalau tadi ada kenangan manisnya, mesti ada juga cabaran untuk sampai ke tahap mendapat di antara yang terbaik. Cabaran mula-mula jadi tu, saya naik ke pejabat YB Eng Sulim tu sebab dia bukan mudah nak percaya seorang yang boleh bawa
sebab sangat susah untuk berkomunikasi sebab YB tu dia jenis sukar nak bagi kepercayaan. Betul ke dia boleh buat? Jadi saya buktikan sebab dia cakap jangan susahkan dia, jangan jaga nama baik dia, buat sungguh-sungguh, pastikan idea tu jangan saya yang bagi, kamu yang bagi. Jadi kat situ saya cuba apply, buat dan alhamdulillah nampak kejayaan dia dan nampak JK saya tu baguslah dari segi komitmen dia terhadap PWB. Dan pastinya kalau ada AJK yang bagus, penyeliannya juga mestilah bagus, menghasilkan produk-produk antara peserta-peserta yang berjaya dekat sini. Dan pastinya kalau tak jadi penyelian bagus, takkanlah sampai 5 tahun kan. Terima kasihlah kepada Puan Gaya kerana sudi berkongsi dengan kami. Jadi kata akhir daripada Puan Gaya sendiri, apa saranan Puan Gaya kepada semua wanita di luar sana, khususnya di Don Skincare ni yang belum lagi sertai program-program yang dianjurkan oleh PWB di sini? Jom sertai PWB Selangor. Tak rugi sebab semua telah diberi oleh YB Exco secara percuma. Tiada bayaran dikenakan. Jadi ambil rebut peluang yang ada. Betul tu? Setuju tu? Jangan lepaskan peluang kepada anda yang khususnya berada di Don Skincare ni untuk sertai semua program yang dianjurkan oleh PWB Don Skincare, dan pastinya ia sangat-sangat bermanfaat. Betul? Di PWB Don Skincare, kita akan bertemu dengan 3 orang peserta yang dah berjaya menghasilkan produk sendiri, kemudian mengusahakan perniagaan sendiri bersama dengan Yana. Salah seorangnya Kak Yana. Apa khabar, Ya, Yana? saya khabar baik, alhamdulillah. Jadi Kak Yana boleh perkenalkan diri dan apa produk yang dihasilkan? Okey, saya Yana daripada Don Skincare menghasilkan 2 produk iaitu face mask dan juga cendawan simen. Jadi boleh tak akak kongsikan pada kami apa antara pencapaian akak selepas akak sertai program PWB? Okey, hasilnya saya daripada tak tahu jadi tahu. Daripada tak ada pengalaman ada pengalaman. Daripada tak ada orang kata hasil yang orang kata income yang bagus, dapat income tersebut. Income tambahan iaitu melalui online dan juga lebih komersial daripada orang kampung dan juga luar tempatan. Itu sahajalah yang saya dapat kongsikan. Bukan kemahiran saja tapi dapat menjana pendapatan sampingan. Terima kasih kepada Kak Yana kongsikan inspirasi bersama dengan kami. Selepas ni kita akan bertemu dengan 2 lagi peserta. Nak tahu apa produk yang dihasilkan? Jom. Boleh akak perkenalkan diri dan juga apa produk yang akak hasilkan? Saya Latifah binti Yusof. Produk yang akak hasilkan ialah kek. Berbagai-bagai perisa kek lah. Ini perisa pandan, oren, salam semut. Akak berniaga macam online melalui FB. Lepas tu bila ada program PWB, lepas tu melalui kawan-kawan semualah. Dan kita bersama seorang lagi peserta, Kak Siti. Kak Siti boleh perkenalkan diri pada semua dan apa produk yang dihasilkan sekarang? Okey, nama saya Siti Zaliha binti Abdullah. Saya tinggal di Park 9, Skincare. Produk yang saya hasilkan ialah bantal bunga. Bantal bunga. Jadi boleh tak agak kongsikan juga apa antara pencapaian selepas sertai program PWB? Okey, pencapaian yang pertamanya saya menghadirkan diri di PWB saja-saja suka kan. Saja-saja masuk tengok orang buat bantal bunga, mula tak minat. Tengok orang jap-jap cuba buat balik. Lepas tu up kat FB, ramai pula orang order kan. Lepas tu daripada situlah minat tu timbul. Dan sekarang ni menjana pendapatan melalui... Ya, memang menjana pendapatan sampingan. Sebelum ni betul-betul menjahit baju je kan. Lepas tu kedua, inilah sambungan dia buat bantal bunga sampingan. Menambahkan pendapatan saya juga kan daripada menjahit baju. Nampak tu mula-mulanya memang tak minat sekali. Dah sertai, kemudian timbulkan minat yang baru dan juga menjana pendapatan yang kedua kepada Kak Siti. Jadi terima kasih kepada Kak Siti kerana berkongsi bersama dengan kami. Semoga cerita-cerita yang dikongsikan oleh para peserta kita menjadi inspirasi buat anda untuk sertai program PWB dan menjana pendapatan melalui kemahiran yang anda ada.
Sampai di sini saja Jejak Wanita Selangor bersama PWB Dun Sekinchan. Terima kasih anda yang setia menonton episod kali ini. Jangan lupa untuk like dan share video ni. Terus ikuti Jejak Wanita Selangor bersama PWB ke Dun yang seterusnya. PWB, wanita berdaya, wanita berdikari. Inilah Sekinchan.